Rajah satu menunjukkan graf hal laju melawan masa bagi sebuah kereta. Apakah dimaksudkan dengan hal laju? Kadar Kadar? kadar perubahan sasaran. Okey, adik kamu gaduh kat belakang tu. Tak daripada main. Okey. Berdasarkan rajah satu, tandakan pada jawapan yang betul dalam kotak disediakan. Kat mana bahagian kereta itu bergerak dengan okey, dia kata kat sini ada dua. Kereta itu bergerak dengan percikan seragam pada PQ, kereta itu bergerak dengan percikan sifar pada PQ. Mana satu yang betul? Yang pencitraan sifar. Dia gerak macam mana ni kat PQ ni? Dia dia seragam. Apa yang seragam? Kalau percikan sifar, apa yang seragam? Hal laju dia. Hal laju dia malah, laju dia seragam. Nah, kalau percikan seragam tu maksudnya hal laju dia bertambah lah. Percikan seragam kata percikan dia 2, jadi hal laju dia akan bertambah 2 tiap-tiap saat. Nah, macam tu. Okey, kirakan jarak dilalui. Seragam lah. Untuk gambar ni ke? Ha. Tak, yang ni pecutan sifar. Tak ada pecutan. Sebab kat PQ. Yang ni ada. Yang ni pecutan malah ataupun pecutan seragam. Boleh? Sebab kecerunan dia ada satu saja. Tapi yang ni hal laju malah. Sebab kecerunan dia sifar. Okey, Wafa, kirakan jarak dilalui oleh kereta mainan tersebut. Nak kira? Pakai apa? 2 bahagi dengan 8 ni. Apa? Kita buat 2 bagi 8. Pecutan. Kira luas bawah graf Luas kan? luas dia. Ish. Gelap-gelap pula macam merah pula. Okey. Okay. Yang ni bentuk trapezium. Ingat luas bawah graf hal laju melawan masa dapat jarak dan sasaran. Dia punya kecerunan dapat pecutan. Logik lah kecerunan tu V bahagi T kan. Dia punya pecutan. Kalau dia punya luas bawah graf tu VT. VT tu sama dengan S. Alright. Jadi Wafa, yang ni bentuk trapezium. Macam mana nak masuk dalam formula? Kalau cari sesuatu dulu boleh cikgu. Kamu tak nak buat trapezium? Lah belajar buat trapezium. Supaya lepas ni kamu boleh trapezium. Setengah darab panjang yang Garis lari. darab yang panjang tambah pendek. Berapa panjang dengan pendek ni? Panjang berapa? 4 campur 4. 4. Okey. Tinggi dia berapa? 2. 2. Okey. Berapa jawapan ni? Dua belas. 12 apa? MS negatif 2. Tu jarak kan? Ni jarak. 12 apa? Meter. 12 meter. Ini apa? Ini hal laju. Okey. 12 meter. Okey, jadi kena ada unit 12 meter. Okey, Ain pula. Rajah 2.1 menunjukkan suatu fenomena yang berlaku di kawasan pantai. Terdapat perbezaan panjang gelombang antara kawasan P dan kawasan Q. Yang ni kamu nampaklah dia punya gelombang rapat-rapat. Yang ni pun rapat-rapat juga bila kat sini kan. Lepas tu namakan fenomena. Ini fenomena apa? Pembiasan gelombang. Betul, pembiasan gelombang. Apa yang berlaku kepada tenaga gelombang air ketika berada di kawasan tanjung? Bertambah. Tenaga dia bertambah. Sebab apa? Sebab dia punya tu dekat-dekat. Bukan. Sebab apa yang menyebabkan tenaga dia bertambah? Sebab gelombang tu ditumpukan. Gelombang tu punya arah rambatan menumpu pada titik P ni. Bila dia menumpu, apa yang menyebabkan tenaga dia bertambah tu? Faktor apa? Apa yang pengaruhi kamu punya tenaga? Macam mana kita nak tahu gelombang tu tenaga dia banyak?
dia punya jarak antara muka gelombang. Tak. Siapa tahu? Apa kalau kata gelombang, tenaga? Tenaga kita kena kaitkan dengan siapa? Frekuensi. Tak. Laju. Amplitude dia. Amplitude dia Amplitude. lah. Jadi amplitude dia besar. Nah, bila dia bertambah semua gelombang bertumpuk di satu tempat, tenaga dia bertambah, amplitude dia pun bertambah. Nah, jadi kamu boleh jawab ni bertambah ataupun menumpu. Menumpu di kawasan Tanjung, tersebar di kawasan Teluk. Nah. Boleh nah? Jadi kalau frekuensi tu betul, Ain, kalau kita cakap pasal gelombang elektromagnet ataupun ultrasound. Nah, ultrasound yang tu betul, frekuensi tinggi, tenaga tinggi. Tapi secara amnya bila cakap pasal gelombang, bila kita kata tenaga dia tinggi tu kita punya amplitude besar. Nah. Oh, kalau amplitude dia kecil tu dia kurang tenaga lah. Macam katakan gelombang gelombang bunyi. Kalau kita kata bunyi nyaring tu kan maknanya bunyi tenaga tinggi kan. Nyaring tu maksudnya amplitude dia besar. Boleh macam tu. Tu suara yang kuat lah, tenaga dia banyak. Okey. Ni macam mana nak lukis corak gelombang satah ni daripada dalam ke cetek ni? First buat apa? Kena buat garis normal dulu. Garis normal kita akan buat kat mana? Dekat titik R tu 90 darjah dengan garis tu. Alright, jadi macam ni lah 90 darjah dia. Okay, jadi lepas tu? Lepas tu dia punya garis tu. Dia punya arah rambatan gelombang ni. Yang ni mendekati normal ke menjauhi normal? Ini sudut dia gambar lori. Mendekati. Mendekati normal lah. Jadi mendekati normal tu maknanya dia lebih rapat dengan kamu punya ni. Saya buat salah cikgu. Ya ke? Okay. Jadi last kali baru kita buat apa? Lepas tu kita buat apa? Kita buat muka dia lah. Muka dia kena ada. Ni muka dia makin rapat ke makin jauh? Bila gerak daripada bila gerak daripada rapat. Cetek tu maknanya muka dia rapat. Jadi muka tu kena macam mana dengan arah rambatan gelombang? Macam nak lukis muka pada arah rambatan gelombang ni? Dia apa? Dia hubungan dia macam mana dengan arah rambatan gelombang ni? Selari macam ni. Serenjang. Bentuk. Serenjang. Serenjang lah jadi di sini ya. Jadi kamu make sure kamu lukis arah rambatan gelombang tu serenjang dengan kamu punya muka gelombang. Mesti nampak serenjang. Kalau kata kamu lukis sengit macam ni cikgu reject lah. Faham tak? Nampak sangat. Kamu tak faham macam nak lukis muka dia salah macam ni. Jadi kalau lukis. Saya pun kadang-kadang pening soalan ni. Okay. Jadi yang ni kamu kena lukis rapat-rapat. Jadi bagi nampak beza. Bagi nampak beza. Jangan bagi nampak sama sangat. Lepas tu kamu kena bagi nampak sudut dia mendekati normal. Sebab yang ni sama macam cahaya bila dia rambat daripada kurang tumpat ke lebih tumpat. Jadi dia mendekati normal. Jadi kamu kena lukis arah rambatan normal tu atau kamu lorek lah sudut ni supaya kita senang nak nampak. Lepas tu last kali kita lukis muka dia, lukis banyak sikit, 3 atau 4. Dan muka dia mesti berserenjang dengan arah rambatan gelombang. Okay. Habis dah ke soalan tu? Okay, dia kata kat sini yang ni soalan tadi kan. Jadi dia nak bagi kamu 3 markah lah. Jadi kalau kamu nak buat, kamu kena buat elok-elok. Make sure ada arrow lah. Dia pergi mana ke mana. Satu garisan menunjukkan normal. Normal dia corak muka gelombang selepas melepas titik R di kawasan ICT. Okay. Alright, Dijah pula. Soalan haba ni. Mana Khadijah? Ada? Ada. Ada lah. Okay. Rajah 3.1 menunjukkan bongkah logam P berjisim 300 gram dengan suhu awal 100 darjah Celsius direndamkan ke dalam 200 gram air. Jadi suhu awal bongkah tu 100, lepas tu kita masukkan di dalam air 200 gram. Rajah 3.2 menunjukkan graf suhu melawan masa bagi bongkah P sehingga ia mencapai keseimbangan terma. Jadi sebab dia panas, air tu sejuk, jadi suhu dia jatuh, kita dapat graf lengkung comel ni. Sampai dia capai keseimbangan terma, jadi first kali dia tanya kamu apa dia masukkan dengan keseimbangan terma. Apa ayat dia? Apabila objek
berada dalam sentuhan terma mencapai suhu yang sama dan tiada pengaliran haba bersih. Okey, betul. Bersentuhan secara terma mencapai suhu yang sama dan tiada Pengaliran haba bersih. pengaliran haba bersih. Jadi pentingnya perkataan haba bersih tu. Okey. Apa beza haba pengaliran haba dengan pengaliran haba bersih? Apa beza dua tu? Hadijah? Tak dengar. Apa beza, apa beza haba bersih dengan pengaliran haba biasa? Haba bersih maksudnya kosong lah. Kan? Haba bersih tu apa beza dia dengan pengaliran haba biasa? Kalau kita kata pengaliran haba saja, kita tak kata dia sifar. Kita akan kata dia sama. Tapi kalau kata pengaliran haba bersih, kita kata dia sifar. Sebab apa? Kenapa? Apa beza antara pengaliran haba dengan pengaliran haba bersih? Pengaliran haba bersih ni dia dia sampai mencapai dulu tu mencapai Tak. suhu yang sama. Kalau cikgu kata pengaliran haba, kalau cikgu tunjuk kat diagram ni macam ni, yang ni pengaliran haba. Boleh? Jadi kalau dia dah sampai ke cekungan terma, pengaliran haba dia adalah sama. Kalau kita nak cakap pasal pengaliran haba bersih macam mana? Apa beza dengan diagram ni? Cepat, kamu kena tahu ni. Kalau kata kita sebut daya bersih, apa maksudnya? Daya tu seimbang. Bukan. Tak ada daya. Daya paduan. Daya Daya paduan. paduan. Daya bersih tu daya paduan. Maknanya kita dah jumlahkan daya dia, baki dia tu kita panggil daya bersih. Di haba bersih pun sama. Kita Haba dah paduan. jumlah. Haba paduan. Jadi bila kita jumlah ni dapat apa? Dapat. Dapat kosong sebab dia ni mengalirkan tenaga haba yang sama banyak dengan dia ni mengalir tenaga haba. Jadi bila kita tolak sebab dia ada direction, dia jadi kosong lah. Faham tak? Jadi bila kata haba bersih tu, haba yang produk dia antara dua tu. Jadi bila kata dia dah seimbang, kosong. Tapi kalau kita kata haba sahaja, pengaliran dia adalah sama. Nampak? Okey? Nampak? Jadi berapakah suhu bongkah P apabila mencapai keseimbangan terma? Tengok gambar ni. Berapa suhu dia? 100. Mana pula kamu ni? Kalau objek tu asal satu rendam dalam air sejuk, takkanlah suhu keseimbangan terma dia satu. Berubah. Tak berubah. Kamu bubuh ais dalam air kamu, tak berubah. Sekali lagi kat gambar. Berdasarkan graf. Berdasarkan graf ni. Yang berkurang sampai mendata tu. Yes, dia akan berkurang sampai mendata. Maknanya haba dia hilang sebab dia pindahkan pergi ke air sampai dia jadi mendata. Jadi kat mana keseimbangan terma dia? 45. 50 kan? 50. 45 kan? Kat sini 45. 45 Celsius. darjah Celsius. Faham ke? Betul kamu cakap. Dia berkurang. Bunyi apa tu? Macam ada bunyi tikai yang masuk. Dia berkurang sampai dia sekata nah. Jadi kat sini keseimbangan terma dia. Bukan 100 45 darjah Celsius. Okey. Jadi dia suruh kira ni. Dia kata hitungkan kuantiti haba dibebaskan oleh bongkah P apabila mencapai keseimbangan terma. Kita nak pakai formula apa? Q sama dengan MC theta. Okey, betul. Jadi yang ni objek P. Jadi kita akan pakai CP ni kan. Jadi jisim dia berapa? Jisim dia berapa tadi? Bongkar P 300. Jadi yang ni kena tukar tak? Unit dia. Tukar sebab dia punya muatan haba kg. Jadi 300 gram berapa kg? 0.3. 0.3 kita bahagi dengan 1000, betul? Okey, C dia 900. Berapa theta dia? Berapa perubahan suhu tadi? 100 dalam 45 kan? Suhu awal dia adalah 100. 100. Lepas tu suhu akhir dia adalah
45. 45. Okey, calculate ni. Berapa dapat? 55. Kosong. 14,850. Mana pula? Sekali lagi. Empat. Ya ke? Betul lah cikgu. Cikgu punya jawapan lain. Berapa kamu sebut tadi? Putus soalan cikgu. 14,850. Cikgu dengar 15,000 tadi. Okey, 14,850. Unit dia apa? Unit dia Q. Joule. Joule lah, tenaga Joule. haba. Q ni tenaga haba. Okey. Berdasarkan answer DC1 ni, kirakan, kucing. Okey. Kirakan suhu awal air. Jadi tadi dia tak kita kamu suhu awal air kan? Macam mana nak kira suhu awal air? Macam mana kita nak guna maklumat atas ni? Kita buat Q sama dengan MC theta kan cikgu? Betul. Jadi sekarang ni konsep dia haba dibebaskan oleh bongkah P adalah sama dengan Sama. haba diserap oleh air kan? Serap. Jadi haba dibebas sama dengan haba diserap. Jadi Q ni kita akan ganti dengan apa? 148,850. Okey. Jadi haba yang diserap banyak ni lah. Jadi M air. Berapa M air tadi? 200 gram. Jadi 200 gram. 0.2. 0.2. Jadi C kena pakai C apa? Si air. C air 4,200. 4,200. Okey. Jadi yang ni dia nak suhu awal air. Suhu dia awal. Macam mana theta? Theta 1 tolak theta 2. Yelah tadi kita tahu tak suhu akhir dia? Tahu 45. 45. Suhu awal dia rasa lagi rendah ke lagi tinggi daripada 45? Lagi rendah. Jadi 45 yang tolak dengan suhu awal kamu lah. Sebab kita mesti tolak besar dengan kecil kan? Suhu akhir. Jadi yang ni kita boleh boti. Alright, jadi cari cikgu T dapat apa? Yep. Dapat 27.32 je. Betul. Okey, pandai. Ingat lah yang ni andaian dia haba diserap sama dengan haba dibebaskan. Bebaskan. Okey. Jadi kalau kata haba diserap sama dengan haba dibebas, maksudnya apa? Selalunya ayat yang kita kena hafal untuk tajuk haba, apa andaian dia? Andaian dia secara umum. Tiada apa? Tiada pengaliran haba. Bukan? Tiada haba terbebas ke persekitaran. Boleh? Keluar. Tiada haba terbebas ke persekitaran. Jadi kamu kena ingat itu andaian tajuk haba. Sebab tu kita boleh kata haba tu diserap sepenuhnya oleh air. Tak ada sikit pun yang terbebas hilang pergi persekitaran. Jadi memang kalau dia tanya kamu apakah andaian yang dibuat untuk membolehkan pengiraan ini kan? Jadi kita kata tiada haba terbebas ke persekitaran. Sebab haba diserap adalah sama dengan haba dibebaskan. Okey. Faham lah? Okey, ni line slow lah. Okey je. Line Amni okey. Okey, mari kita buat soalan cerek ni. Darjah 4 menunjukkan sebuah cerek elektrik. Cerek elektrik itu berlabel 2 kW 240 volt. Apakah dimaksudkan dengan labeling tersebut? Ni soalan biasa tanya untuk tajuk elektrik. Apa maksud 2 kW 240 volt? Kalau 240 volt dibekalkan, perkakas tu menggunakan apa? 2 kilo kuasa? Saya tak nak buat ayat. Betul lah, tapi kena ingat ayat dia lah. Bila dibekalkan, apabila dibekalkan 240 volt, berapa banyak tenaga? 2 kilowatt 2 kilo. tenaga digunakan Watt tenaga. per saat. Bukan 2 kilowatt tenaga. Kalau tenaga unit apa? Watt. Joule. Watt tu unit untuk power. Tenaga. Kuasa. Okey. Jadi 2000 apabila tak cikgu punya ni dia berhenti. 2000 joule. 2000 joule tenaga
dibebaskan ataupun ditukarkan jadi tenaga haba per saat. Kat sini dia kata dihasilkan. Okay, dihasilkan tu maknanya yang tu yang digunakan untuk panaskan air tu. Boleh tak? Per saat. Faham ke? Boleh ayat dia? Faham. Faham lah? Okay. Jadi kamu kena ingat ayat ni sebab dia biasa keluar kan labeling macam mana nak baca. Sayanglah kalau kamu tak boleh jawab ni. Ni maksudnya kamu punya cerek ni akan berfungsi secara optimal bila kita bagi dia 240 watt. Dia akan menghasilkan seperti labeling ni. Dia akan membuat kerja dia akan menghasilkan 2000 joule tenaga untuk panaskan air tu. Tapi kalau dia dapat kurang, dia tak akan hasilkan 2000 lah. Nah, jadi kirakan arus yang mengalir melalui cerek. Nak pakai formula apa? P sama dengan IV. P sama dengan IV. P kita berapa tadi? 2 2 kilo. 2 kilo betul lah. 2 kilo tu 2000 kan? 2000 sama dengan I darab dengan? 240. Okey, jadi berapa dapat I? 8.33 ampere. Okey, pandai. 8.33 ampere. Jadi ingatlah fizik kita tak nak tinggalkan jawapan dalam bentuk pecahan. Semua kena dalam perpuluhan. Kalau kamu dapat 0.5 tu, dia tak terima jawapan 1/2. Jadi kita nak dalam perpuluhan, ambil lah 2 titik puluhan macam ni. Apakah nilai fuse yang sesuai untuk cerek? Jadi kalau cerek tu perlu ada fuse, tak bising cikgu ni. Kalau cerek ada fuse, kita nak bubuh fuse berapa kat cerek ni? Kalau dia perlukan 8.33 ampere. 9. Boleh? 11. 9 ampere. 9. Tak nak besar sangat sebab apa? Sebab nanti tak ada nanti Untuk apa? dia terbakar ni. Jadi kalau arus tu besar Elakkan. sangat, dia akan terbakar kan? Jadi kita bagi cukup-cukup je. Kalau 8.33 kita nak paling maksimum mengalir kat dia 9 ampere. Jadi kalau kata kita buat 11 mungkin ada mungkin boleh cair lah wire tu. Mungkin boleh menyebabkan kebakaran. kalau 10 boleh cikgu? 8.5. 8.5. Cikgu rasa fuse kita nombor-nombor dia tak ada 0.5. Cikgu check lah. Cikgu rasa nombor dia Kalau 1, 2, 10 3, 4, 5. 10 pun jauh sangat Wafa. Kita ambil yang paling besar sikit je. Kita tak boleh ambil 8. Sebab tak cukup. Kan? Janganlah ambil 10 kalau boleh ambil 9. Faham Wafa? Kita tak nak banyak sangat arus sebab jadi bahaya. Okay. Jadi apa alasan dia? Nak tulis apa kat sini? Yang tadi tu Kenapa kita pakai 9? mengelakkan berlakunya ni. Kenapa kita tak boleh pakai 8? Kenapa pakai 9? Jadi nak tulis macam tu jawapan dia. Sebab macam mana nak explain lah. Fuse tu kena Untuk mengelakkan daripada berlakunya. first kali fuse tu mesti membenarkan pengaliran arus optimum ni kan? Jadi kita pilih fuse yang macam mana ni? Kenapa 9? 9 ni adalah nilai fuse yang Optimum. bukan. Fuse yang Yang sesuai. yang besar sedikit kan? Fuse tu perlu lebih besar sedikit daripada besar sikit. Ni nilai fuse lah. Nilai fuse perlu besar sedikit. Untuk apa? Untuk mengelakkan. Pening tak ni? Apa ayat dia? Sebab dia besar. Besar sikit untuk membenarkan? Cair kan? Untuk membenarkan? Pengaliran arus optimum. Boleh? Yang tu satu. Tapi dia tak boleh terlalu besar sebab apa? Kalau rasa sangat terbakar. Sebab ada risiko kebakaran. Lena? Arus optimum tu arus yang diperlukan oleh kamu punya data ni lah. Boleh? Ataupun kamu boleh kata membenarkan pengaliran arus yang diperlukan oleh cerek tersebut. Tapi tak boleh terlalu besar. Jadi cakap macam ni pun cukup. Ataupun kamu kata fuse tidak boleh terlalu besar. Jadi yang ni maksudnya dia tak boleh kecil daripada 8.
Kan dia tak boleh kurang daripada nilai ni sebab nanti ceret kamu tak boleh nak berfungsi dengan optimum. Tapi tak boleh terlalu besar. Jadi kalau tulis yang ni pun cukup dah. Kalau terlalu besar ada risiko kebakaran pula lah. Boleh merosakkan alat atau menyebabkan kebakaran. Ada alat lagi sensitif pada perubahan arus ni, contohnya komputer kamu nak. Di komputer ni dalam charger dia ke apa, dia ada modulator yang akan bagi arus kamu stable. Sebab alat-alat elektronik dalam dia sensitif pada perubahan arus tu. Menyebabkan kebakaran. Ini satu markah je lah, tak payah tulis panjang-panjang tak apa. Okay. Carikan nilai rintangan. Macam nak cari rintangan? Kita dah ada. Cikgu, VIR je boleh ni? VIR boleh? Kita dah ada semua maklumat. Jadi V sama dengan IR. Ataupun boleh juga pakai P tu, tak kisah. Okay, jadi V kamu berapa? 240. 240. I? 8.33. Okay, jadi berapa jadi R kamu? 28.81 ohm. Betul, 28.81. Ya, pakai V sama IR pun boleh ataupun kata kamu nak pakai power balik. Power pun boleh pakai juga kan? I kuasa 2R jadi tak? I sama dengan I kuasa 2R. Jadi. Apa-apa formula dapat. je. Dapat juga nah. Okey, jadi yang ni 2 markah. Okey. Jadi Aisyah Fadil ada? Tadi dia kata line dia slow, so tak pasti dia ada ke tak je. Okey, kita tukar orang. Kita ada Anissa. Anissa? Okey. Anissa. Okey. Lagi bawah tu cikgu akan bagi lagi orang lain. Dina macam tu. Okey, pembiasan berlaku apabila cahaya merambat dalam media yang berbeza ketumpatan optik. Darjah 5.1 dan 5.2 menunjukkan spesifikasi bagi cawan kaca dan cawan perspek masing-masing. Yang ni dia bagi kamu 2 cawan. Satu cawan kaca, indeks biasan 1.52. Lepas tu dia cakap kelajuan cahaya dalam kaca tersebut. Lepas tu dia bagi kamu indeks biasan untuk cawan perspek ni 1.49. Jadi dia tanya kamu first kali apa dimaksudkan dengan pembiasan. Apa maksud pembiasan? Pembiasan ialah Pembengkokkan pembengkokan cahaya daripada apabila merambat ke dalam satu medium yang kurang tumpat kepada lebih tumpat. Kepada 2 medium yang berbeza ketumpatan. Jadi kita tak specify siapa ke siapa sebab kalau terbalik pun terbias juga kan. Jadi 2 medium yang berbeza ketumpatan yang menyebabkan apa? Apa yang berlaku yang menyebabkan pembengkokan dia tu? Ni yang dia cakap. Sinar 7 sinar biasan tu ke? Tak, ni kelajuan cahaya tu yang menyebabkan perubahan pada kelajuan cahaya. Jadi kita mention sekali yang tu. Ada kelajuan cahaya. Jadi bila kelajuan cahaya tu berubah, yang tu yang menyebabkan dia terbengkok tu nah. Okey. Berdasarkan rajah 5.1 dan 5.2, bandingkan kelajuan cahaya kaca dan perspek. Kelajuan cahaya. 5.2 lagi besar daripada 5.1. Okey, betul. 5.2 besar dari 5.1. Okey, dia tanya kamu indeks biasan. Indeks biasan dia mana tah? 5.1 lagi besar daripada 5.2. Betul, yang ni 1.5, yang ni 1.49. 5.1 besar 5.2.
Menggunakan jawapan anda di 5B, hubung kaitkan laju cahaya dengan indeks biasan. Semakin bertambah laju cahaya, Okey, bertambah indeks biasan dulu. semakin bertambah indeks biasa, semakin berkurang laju cahaya. Betul. Nyatakan hubungan antara indeks biasan dengan ketumpatan optik medium. Semakin besar indeks biasa, Hmm. semakin bertambah ketumpatan optik medium. Okey, betul. Assalamualaikum. Hello. Yang buat kelas. Rajah 5.3 menunjukkan imej yang dilihat oleh pemerhati apabila satu shilling yang diletakkan di dalam gelas berisi air. Okey. Jadi ada imej shilling dengan gambar shilling tu yang sebenar. Terangkan mengapa kedudukan imej shilling dilihat berada di atas daripada shilling oleh pemerhati itu. 2 markah. Disebabkan oleh apa tak? 2 poin. Pembiasan berlaku Pembiasan betul, tapi kenapa kita nampak dia lebih cetek daripada sepatutnya? Sebab Memang kita bubuh kedalaman air. kedalaman air. Sekejap. Jadi Dia pun ada pengaruh juga. tak, cahaya tu dia bergerak daripada mana ke mana nak sampai kat mata kamu. Cahaya tu gerak daripada mana ke mana nak sampai ke mata kamu. Lebih tumpat kepada kurang tumpat. Betul, dia gerak daripada air sebab cahaya daripada objek mesti bergerak ke arah mata kan. Jadi dia gerak daripada sini. Ni kamu kena ingat diagram dia. Jadi waktu dia gerak daripada lebih tumpat kurang tumpat tu, dia menjauhi normal ke mendekati normal? Menjauhi. Menjauhi normal. Jadi yang tu point dia yang kamu boleh cerita. Yang ni lukisan ni kamu tengok balik tau. Cikgu pun dah lupa. Dia ada pembengkokan tu kan yang dia akan bengkok kat sini. Lepas tu kita gariskan dia sebab ilusi optik tu akan menyebabkan kita nampak dia cetek kat sini. Kita buat extrapolation kan. Okay, jadi yang tu yang kamu kena mention. First kali yang first point tu dia gerak daripada mana ke mana. Lepas tu dia akan menjauhi normal. Sebab tu kamu dapat image tu duduk atas. Boleh nampak lebih cetek dia sepatutnya. Meh, kamu bagi tahu cikgu jawapan dia. Cahaya merambat. Cahaya merambat dari daripada air tu kan cakap. Daripada air ataupun kamu sebut ketumpatan pun tak apa. Daripada air. Daripada air ke mata. Ke udara. Ke udara. Ke udara. Ke udara menuju ke mata menuju ke mata kamu lah tu. Okey. Jadi yang ni pergerakan daripada kawasan apa? Kawasan lebih tumpat kepada kurang tumpat. Tumpat kepada kurang tumpat. Jadi lepas tu menyebabkan sinar biasan. Sinar biasan menjauhi normal. Menjauhi normal. Menjauhi normal, garisan normal. Dah lah tu, kalau tak buat kesimpulan pun tak apa sebab 2 markah kan. Jadi kamu akan nampak yang ditulis ni lah image shilling berada di atas. Jadi kalau kata kita tambah ketumpatan air ni, apa jadi kat image shilling ni? Dia semakin menjauhi lah. Kalau dia semakin menjauhi maknanya kita nampak image shilling tu lagi dekat dengan permukaan ke lagi jauh? Dekat. Jadi sebab datang dari formula ni kan, apa formula yang melibatkan yang ni dalam nyata dalam ketara. D besar per D kecil. D besar tu dalam nyata kan. Dalam nyata dalam ketara kan. Jadi kalau kata N ni bertambah, kita punya apa? Yang ni berkurang. Nampak tak dia berkadar dalam berkurang. ketara. Dia bila berkurang tu maksud kita baca daripada atas kan.
Maknanya kita akan nampak dia lebih dekat dengan surface. Faham ah? Boleh? Faham? Okey, apa jadi bila dia tukar? Daripada dia guna air, dia pakai minyak zaitun. Air dalam gelas digantikan dengan minyak zaitun pada isi padu sama. Dia kata ketepatan optikal minyak zaitun lebih tinggi daripada air. Apakah yang berlaku pada kedudukan image red shielding yang dilihat? Dia dekat lagi dengan dasar. Bukan dengan dasar, dengan Permukaan minyak zaitun. permukaan. Kita ukur kedalaman tu daripada permukaan. Kena ingat lah. Jadi nampak, red shielding nampak lebih dekat dengan permukaan air. Tapi minyak tu lagi kurang tumpat ke daripada air. Mana? Lebih Dia tinggi. beritahu tu. Ni. Beritahu tu. Baca. Kita yang ni ketumpatan optikal dia tak sama dengan ketumpatan biasa dia. Optical density dia higher. Maknanya bila biasan tu nampak macam glycerin semua tu lah. Bila kita bubuh ketumpatan optikal dia lebih tinggi. Jadi kita nampak duit siring tu lagi dekat dengan permukaan. Kelihatan lebih dekat dengan permukaan. Ni nasib baik dia nyatakan lah. Kadang-kadang kita pun tak sure, betul tak? Duit siring. Okey, nombor 6 nak bagi kat Dina. Dina boleh? Dina ada? Dia tak ada je kat depan dia punya komputer ni. Dina. Dina? Hilang lah. Tak apa. Kita pergi orang lain. Afifah. Ini soalan elektromagnet. Hafifah. Okay. Rajah 6.1 menunjukkan sebatang magnet bar digerakkan masuk ke dalam solenoid. Okay. Penunjuk galvanometer berpusat sifar didapati terpesong disebabkan oleh arus aruhan. Lepas tu dia kata rajah 6.2 menunjukkan 2 batang magnet bar, maknanya dia tambah magnet. Nampak ah? Dia gerakkan masuk. Anissa. Siapa tu? Anissa. Okay. Penunjuk galvanometer berpusat sifar juga terpesong. Ni nampak ada beza antara pesongan kat galvanometer tu. Jadi first kali apakah dimasukkan dengan arus aruhan? Yang ni dia dah tanya banyak kali dah. Apa maksud dia Afifah? Apa jawapan dia? Banyak kali dah tanya exam. Rasanya kali keempat ke kali kelima dah kita jawab. Arus yang cepatlah Afifah. Arus yang Saya tak ingat maksud dia. tak ingat, siapa boleh bagi? Arus yang terhasil. Apabila Terdapat dengan flux. Betul. Tu Dina. Di mana tadi? Tadi pita anda. Okey. Arus yang terhasil akibat daripada pemotongan flux. Tak lagi cikgu bagi Dina soalan kat bawah. Pemotongan flux cukup ke jawapan dekat situ saja? Belum. Apa lagi? Kesan daripada gerakan relatif. Betul. Kesan daripada gerakan relatif antara solenoid dengan magnet bar. Betul. Kesan daripada gerakan relatif. Antara magnet dan solenoid. Okey, Afifah. Banding. Ini soalan senang. Bandingkan bilangan lilitan solenoid. Mana Afifah? Ya. Bandingkan bilangan lilitan solenoid antara gambar 6.1 dengan 6.2 ni.
Sama je. Sama. Sama lah. 6.1 sama dengan 6.2. Memang boleh jadi sama lah. 6.1 sama dengan 6.2. Okey. Lepas tu bandingkan kekuatan medan magnet. Sekejap. Tengok gambar tu. Apa beza magnet dia? 6.2 lebih besar pada 6.1. Betul, sebab bila lagi banyak magnet dia akan menghasilkan medan yang lebih kuat lah. Jadi 6.2 besar daripada 6.1. Macam mana dengan magnitud arus aruhan dia? Mana satu yang lagi besar? 6.2. 6.2 besar lagi daripada 6.1 Okey. Senang kan soalan dia? Ya. Okey. Elektromagnet dah senang lah kan? Okey. Jadi berdasarkan jawapan anda DB, nyatakan hubungan antara kekuatan medan magnet dan magnitud arus aruhan. Semakin apa? Semakin semakin besar kekuatan medan magnet, Okey. semakin besar magnitud arus aruhan. Semakin besar magnitud arus aruhan. Cikgu. Saya pinjam kabel internet dia sebab tadi tak ada internet, wifi tak ada. Tadilah. Internet. Untuk yang ni ke? Kalau untuk apa ni boleh kot lah. Boleh ke? Tadi dia tutup lagi sebab tu saya pakai tu. Okey, namakan hukum fizik yang terlibat. Hukum Faraday. Betul, hukum Faraday. Hukum Faraday untuk tengok magnitud arus aruhan kan? Okay, hukum Faraday. Satu lagi hukum apa? Lens. Hukum lens nak buat apa? Arah. Nak menentukan arah. Okey, kamu dah ingat dah, senang. Okey, rajah 63 menunjukkan struktur sebuah dinamo basikal. Terangkan bagaimana dinamo boleh digunakan untuk menyalakan lampu depan basikal tersebut. Nak bagi 2 markah. Okay, dinamo kita start dengan apa? Tenaga kinetik kan? Tenaga kinetik tu datang daripada apa? Kayu basikal. Saya basikal tu bergerak. Bila kita kayuh basikal, roda tu akan berputar. Jadi roda tu dia punya nampak tak tombol tu? Tombol tu bersandar pada roda tu kan? Jadi dia akan menyebabkan apa? Gerakan, ini semua bergerak. Apabila roda berputar, tombol pada dinamo tu akan turut berputar. Jadi dia putar apa kat dalam ni? Yang ni ada magnet kekal, lepas tu ada gegelung. Afifah, cepat kamu ayat cikgu. Roda berputar. Tombol turut berputar. Jadi tombol tu bersambung dengan apa? Gegelung. Solenoid. Solenoid. Sama. Solenoid ke magnet kekal? Apa yang berpusing? Gegelung kan? Ya. Taklah tengok gambar dia. Tengok gambar dia. Apa yang bersambung dengan tombol tu? Magnet kekal tu. Magnet kekal. Tapi dia boleh jadi antara dua tu lah. Boleh jadi gegelung yang putar ataupun magnet kekal putar, tapi tak boleh dua-dua putar sentak lah. Tak ada gerakan relatif. Ni magnet kekal akan berputar. Lepas dia dah putar, apa jadi? Mana hasilnya arus aruhan tu? Pemotongan. Pemotongan flux magnet. Sebab apa? Sebab apa dihasilkan daripada terhasil daripada tadi ikut tak Gerakan dua.
Gerakan relatif. Daripada gerakan tu. Daripada gerakan relatif. Sebab seorang tak gerak, seorang je gerak kan. Antara magnet dan gegelung. Gegelung. Okay, last sekali. Menghasilkan arus. Menghasilkan arus-aruhan. Arus-aruhan terhasil. Menyalakan mentol. Kalau kata dia banyak markah, kita lebih sikit lah. Yang ni point dia. Yang ni kamu sebut 2 point pun cukup lah kan. Jadi tayar putar, magnet putar, lepas tu arus-aruhan terhasil. Okay, jadi kalau kamu cakap pasal gerakan relatif tu, terkira boleh dapat point juga lah. Okay, Dina dapat soalan semiconductor diode ni. Apa tukar muka surat kuat sangat tu? Dina ke? Okay, Dina, apakah maksud semiconductor? Cikgu saya tak jawab lagi lah yang ni. Apa kamu jawab sekarang? Bersama-sama ni. Apakah maksud semiconductor? Senang, jadi yang ni kita cakap pasal sifat kekondaksian. Sifat kekondaksian dia berada antara siapa dengan siapa. Dina. Tak ingat lah cikgu. Siapa ingat? Suatu Antara konduktor dan penebat. Suatu bahan yang mempunyai kekondaksian antara jadi kamu ingat. Konduktor dan penebat. Jadi semikonduktor tujuan dia nak mengalirkan elektrik juga. Tapi dia punya kekondaksian tu duduk antara konduktor dan penebat. Suatu bahan dengan kekondaksian antara konduktor dan penebat. Namakan kawasan berlabel G. Yang ni itu dah keluar dalam exam dah. Apa nama ni? Simpang. Bukan. Simpang PM yang tengah ni. Yang ni dia dah lorek banyak. Lapisan. Lapisan apa? Lapisan susutan. Ingat lah aku rasa sebiji tu soalan ni sama macam pelisnya itu. Okey, jadi kita ada OSK kita rajah menunjukkan 1 liter menggunakan 1 diod untuk menyalakan mentol disambung kepada osiloskop sinar katod kamu. Rajah 7.22 menunjukkan corak gelombang yang dipaparkan pada skrin OSK tersebut. Okey, yang ni kamu punya corak. Terangkan mengapa corak gelombang paparan OSK seperti tunjukkan dalam rajah 7.2.2 tu. Kenapa dapat corak macam ni? Apa yang kita perlu terang? Susunan diod. Okay. Kalau kau cakap pasal susunan diod, kena cakap apa? Diod disusun secara pincang songsang ke depan. Pincang ke depan. Pincang ke depan. Pincang songsang. Jadi yang ni arus lalik kan? Jadi dia ada kitaran, satu kitaran dia ada yang clockwise dengan anti-clockwise. Jadi separuh kitaran pertama, kamu cerita macam tu. Separuh kitaran pertama diod bagi tak pengaliran tu ataupun dia pincang ke depan ke pincang songsang. Lepas tu separuh kitaran kedua macam mana? Pincang songsang. Boleh? Dina, bagi cikgu ayat dia. Diod membenarkan elektrik ke caj. Betul lah. Elektrik. Arus elektrik mengalir. Mengalir satu hala. dalam satu arah saja. Dalam satu arah. Okey, lepas tu? Kemudian dia hasilkan yang pada separuh kita yang pertama. Macam mana?
paruh kita yang pertama, diod macam mana keadaan dia? Jadi selalunya kita sebut dia bagi mengalir lah, satu round kita Jangan bagi lupa. mengalir. Jadi dalam separuh kitaran pertama, diod pincang ke depan, oleh itu kalau dia pincang depan boleh lalu ke tidak arus? boleh. Jadi bila diod pincang ke depan, arus dibenarkan mengalir. Arus dapat mengalir. Lepas tu satu lagi kita sebut dalam separuh kitaran kedua, Diod Diod pincang. pincang. Betul. Songsang. Pincang apa? Pincang apa? Arus tak dapat mengalir. Pincang songsang. Oleh itu arus tidak dapat mengalir. Okey. Rajah 7.3 menunjukkan sebuah pengecas arus terus bateri telefon bimbit yang dibuat dengan menggunakan litar di atas. Apabila pengecas digunakan, arus yang dihasilkan tidak mantap. Kau nak buka lampu. Lepas tu, cadangkan satu pengubah suaian yang boleh dilakukan pada litar dalam pengecasan supaya pengecas boleh menghasilkan output arus terus yang mantap berdasarkan aspek berikut. Bilangan diod digunakan. Jadi kalau kita pakai satu biji diod je, kita akan dapat dia jak ada, jak tak ada kan arus kan. Jadi macam mana nak bagi arus lebih mantap? Kena guna berapa biji diod? Ini elektrifikasi. Banyak. Banyak? Sebut betul-betul berapa kita akan guna? 4. Banyak pun boleh, tapi yang ni spesifik pada kita punya apa panggilnya, yang ni rektifikasi penuh tu. Kan? Kita akan pakai 4 diod yang kita bubur dalam satu simpang kan. Okey. Dia sebabnya apa? Dapat menghasilkan apa? Menghasilkan apa nama dia kalau kita pakai 4 diod tu? Apa dah? Rektifikasi gelombang penuh. Dapat menghasilkan rektifikasi gelombang penuh. Kita rektifikasi gelombang penuh. Jadi yang ni gigi tak rongak tu lah. Okey. Jadi kalau kata bahan disambung, kita nak pakai apa? Bahan dawai sambungan. Ini senang lah, yang biasa. Bahan apa sesuai untuk buat dawai? Kuprum. Kuprum sebab Rintangan rendah. rintangan rendah. Okey, komponen elektrik tambahan. Apa yang kita boleh tambah? Okey, pandai kamu ingat dah. Kapasitor apa tujuan dia? Meratakan arus. Ingat dah? Okey, jadi kapasitor sebagai perata arus. Alright, nombor 8. Siapa yang tak kena lagi? Okey. Aisyah Fadil line dia lemah. Tak apalah, yang ni kamu jawab sama-sama boleh? Wafah cikgu. Apa kena dah tadi soalan 1. Okey, kamu jawab sama-sama. Rajah menunjukkan satu kaedah digunakan untuk mengesan kebocoran pipe bawah tanah. Sedikit bahan radioisotop dilarutkan di dalam air yang mengalir di dalam pipe. Jadi kamu dah tahu dah lah, yang ni tajuk radioaktif. Tiub giga mula yang disambung pada meter kadar kemudian digerakkan di atas pipe mengikut pelan kedudukan pipe bawah tanah. Jadi dia kata dia akan guna tiub giga mula, lepas tu dia akan mengalirkan ke atas tu kan, nak tengok kat mana dia punya kebocoran. Jadi yang ni maklumat dia dapat lah. Pada kedudukan tiub giga mula pada A, B, C, D, F. Lepas tu dia dapat bacaan bilangan per minit tu 300, 295, 284, 372, 290, 216. Apakah dimasukkan dengan radioisotop? Isotop yang nukleus dia tak stabil bagi suatu unsur yang akan bereput dan menghasilkan sinaran radioaktif. Isotop pandai dia. Jawab buku Dah buat dah. Dengki Nisa dengki. Wah, Nisa dengki. Betul. Tepat sekali. Okey, nukleus yang tidak stabil. Cepat sekali Wafah. Kalau kata isotop yang nukleus tidak stabil pun dah cukup. Yang akan mereput menghasilkan sinaran radioaktif tu kan. Okey.
Ya. Lepas tu nyatakan sebab bagi dia kata berdasarkan Rajajat 81 nyatakan kedudukan pipe di mana kebocoran berlaku dan nyatakan sebab anda. Yang mana kat mana satu tempat bocor? D. Kat Saya tempat sedih. apa sebab dia? D. Sebab bacaan dia paling tinggi. Betul bacaan Ya. dia paling tinggi. Betul lah. Jadi D sebab bacaan dia paling tinggi. Kerana bacaan paling tinggi. Okey, separuh hayat natrium adalah 15 jam. Hitung masa diambil untuk aktiviti natrium menjadi 6.25. Ini nak jawab macam mana? Kita buat dulu cross-cross. Kira daripada 100. Jadi dia start daripada 100, lepas tu kita akan tengok berapa banyak half-life yang berlalu Bahagi. sampai dia jadi 6.25 kan. Jadi start dengan 100, 6.25. dia akan jadi 50. 50. lepas tu 25. 5, lepas tu 12.5. betul, last kali 6.25. ada berapa kali half-life tu? 1, 2, 3, 4. 4 darab 15. okey, dapat berapa? 60. 60 jam. Okey, betul. Senang. Okey. Okey. Apa tu? Asyik kenapa sih? Teruang. Dah menunjukkan 3 radiat setop. Sekejap. Cikgu punya file ni dia dah berat sikit. Tekan 3 radiat setop dengan ciri masing-masing. Natrium, fosforus, Ya, yang tu pun. teknetium 99. Okay, jadi natrium tu sinaran beta, fosforus beta, teknetium gamma. Jadi tadi untuk situasi pipe kamu tadi kita pakai apa? Beta. Sodium 24. Betul sebab kita nak pakai beta. Kenapa beta bukan gamma? Sebab gamma terlalu tinggi kuasa penembusan dia. Betul, gamma terlalu tinggi nanti tak ada beza antara tempat yang bocor dengan tak bocor kan. Okey, jadi betul lah kita akan pakai sodium. Jadi kalau jawapan kat sini kita nak half life tu panjang ke pendek? Panjang. Taklah panjang kan, kita panggil apa kat situ? Sederhana. Sederhana. Tapi kalau kata pendek pun tak apa, tapi tak nak pendek sangat macam teknetium ni satunya sebab dia gamma kan. Kalau pendek sangat tak sempat nak cari kat mana punca dia. Tapi tak nak panjang sangat, kenapa tak nak panjang? Nanti efek kat orang lain. Efek kat orang yang lalu tu. Mungkin akan beri kesan pada orang yang lalu ataupun nanti air tu nanti bekalan air kan kita nak guna, nak masak kan. Jadi kita tak nak ada sisa-sisa radioaktif. Sisa-sisa radioaktif yang kita telan kan. Okay, jadi sederhana ataupun rendah pun boleh lah. Rendah bila kita nak cakap pasal keselamatan kan. Okay. Jadi sebab dia? Sebab sempat untuk mengesan lokasi pipe bocor, betul? Jadi kita nak dia sederhana sebab kita nak cari kat mana bocor tu kan. Ataupun satu lagi dari segi keselamatan nak tulis macam mana? Supaya tak kena kat orang lain. Jangan cakap macam tu. Tak kena kat orang lain. Kami ingat ini coronavirus je. Supaya tidak berbahaya. Bahaya Apa tidak berbahaya? Wafa bukan dah jawab. Wafa jawab atas tu je, tak Arif. Sempat mengesan lokasi pipe bocor. Ataupun supaya tidak memberi nak buat ayat. supaya bahan radioaktif tu cepat hilang daripada air. Ataupun bahan radioaktif tidak berada lama di dalam saluran air. Boleh? Boleh. Sebab tak nak masak ada bahan zara-zara beta lagi mereput dalam dia kan. Dia radioaktif. Supaya bahan radioaktif tidak kekal lama dalam air. Okey, jadi kuasa penembusan dia nak macam mana? Ini Sederhana. Betul, kita kata sederhana. Alasan dia? Memberi bacaan yang berbeza. Memberi bacaan yang berbeza, lengkapkan ayat tu. Pada tiap ujung mula. Yang tu.
Berbeza antara bahagian mana dengan bahagian mana. Pada bahagian bocor dengan bahagian tidak kecurangan. bocor. Memberi bacaan yang berbeza pada bahagian yang bocor tak bocor. Ataupun boleh juga kata zarah beta tu dia boleh menembusi tanah tapi tak boleh menembusi paip tu. Boleh? Betul? Boleh lah, faham? Faham. Zarah beta boleh menembusi tanah sebab tu kamu dapat bacaan bila dia dah naik daripada kat kawasan tanah tu kan. Tapi tidak boleh menembusi pipe, tidak boleh menembusi pipe. Kalau dia tak boleh tembus pipe, kenapa bacaan dia besar juga untuk yang lain tu? Sebab dia ada persekitaran. Sebab dia Apa pergi ayat tu tak betul. Apa yang ada Sinar latar belakang. betul. Ada sinar gamma latar belakang. Jadi nampak juga ada 200 lebih kan kat tempat-tempat lain tu kan. Sebab itu background radiation kita. Jadi keadaan fizikal dia tadi kita nak yang macam mana? Dia cair. Yang ni sebut yang dia punya. Pepejar yang larut dalam air kan. Mana? Ni pepejar. Ya. Pepejar yang larut dalam air. Jadi kita nak, kalau kata sodium 24 ni dia sama macam sodium biasa. Maksud dia macam garam yang biasa. Jadi kita nak dia boleh larut dalam air lah. Jadi pepejar yang larut dalam air. Jadi kenapa kita nak dia boleh larut dalam air? Mudah di Meresap ke dalam air. Tak ke dalam air. senang dia nak kesan lah nanti sebab dia dibawa kan. Boleh dibawa oleh air. Boleh mengalir bersama air. Bukan diresap oleh air. Larut dalam Hatilah air. anak jam. kalau mudah dikendalikan tak boleh cikgu. Mudah dikendalikan macam Generous kan. betul jugalah sebab dia start dengan keadaan pepecah jadi kita senang nak bawa dekat lokasi tu kan. Jadi mudah dikendali pun cikgu terima jugalah yang ni. Mudah dikendali ataupun mudah mengalir bersama dengan aliran air. Sebab tu kita nak dia dalam keadaan pepejal dulu, lepas tu dia boleh larut dalam air. Mengikut aliran air. Okey. Berdasarkan jawapan anda, pilih radioaktif sesuai tadi yang mana satu? Sodium 24. Sodium 20. So dia 24. Sodium, natrium dalam bahasa Melayu ni. Natrium. Okey, jadi kita akan jawab soalan esei ni, cikgu akan bahagi dengan kamu. Nanti cikgu akan jawab bersama kamu soalan anak itik, ibu itik ni. Ya Allah. Okey, lepas tu yang ni pun ada tak dalam buku SBP kamu ke apa? Bukan, dalam Terengganu punya bila 2 tahun lalu kot dia punya soalan trial, ibu itik, anak itik ni lah. Ni dia undang soalan. Kamu dah jumpa tak? Okey. Lepas tu yang ni homework kamu, soalan gelombang ni kita tukar. Hari tu cikgu soalan berapa cikgu? Kan? Soalan nombor 10. Wah ke? Yang ni boleh Soalan 10 je homework kita orang. Sabar. Bahagian B soalan nombor 10. Okay, bahagian C cikgu akan bincang dengan kamu soalan spring ni sebab hari tu cikgu dah bagi kamu yang spring kan. Jadi cikgu bincang dengan spring. Lepas tu cikgu bagi kamu soalan yang bawah ni soalan 12. Jadi 12 ni soalan esei dia sama macam yang kita dah jawab hari tu. Oh yang tu. Jadi kalau kata kamu nak tengok, kamu tahu tak semua jawapan dari mana satu motor elektrik yang kita nak pilih ni? Saya tak nampak je. Antara R ke S. Okey, cikgu besarkan. Betul, kita reject yang R dua. kot. R. Sebab apa beza R dengan S? Bilangan bateri dia beza. Bilangan bateri dia. Okey, kenapa kita nak bateri banyak? Nak Hasilkan Arus voltaj tinggi. Membekalkan tenaga elektrik yang lebih besar kan. Kalau tenaga elektrik lebih besar apa jadi? Yang ni motor kan? lagi banyak lah dia punya lebih laju dia punya tu. Arus dia lebih besar, lepas kipas Pusingan kamu akan berputar lebih laju. Jadi dia akan menghasilkan arus elektrik yang lebih besar dan kipas akan putar lebih laju, betul? Jadi kenapa kita nak magnet tu melengkung? Dia Menghasilkan jejarian. Medan jejarian, menghasilkan medan jejarian ataupun menghasilkan medan magnet yang lebih kuat pun boleh ataupun yang menumpu. Okey, betul.
Jadi Yang dekat situ menentu. bilangan lilitan dia banyak lah tu. Sebab apa banyak? Nak hasil ke arus. Dia nak hasil ke arus. Bukan? Nak Kadar pemotongan flux yang Bukan, yang ni Yang banyak. motor. Yang ni motor. Kenapa motor perlu bilangan gergelung yang banyak? betul ke? hasilkan magnet, medan magnet. Bukan? Betul. Menghasilkan medan magnet yang kuat. Masukkan magnet yang kuat. Yang ni Daya daya saling saling tindak. tindakan. Jadi dia ada medan magnet kekal dengan medan magnet sementara kan? Sementara. Ya. Jadi bilangan di tangga gelung tu banyak sebab nak menghasilkan medan magnet sementara Medan tu magnet lebih sementara kuat. yang kuat. Okay, lagi apa lagi ciri kipas tu kita nak besar lah cikgu rasa tu. Fan blade tu besar sebab apa? Mana bila kita Menghasilkan lebih banyak angin. Menghasilkan isi padu angin yang lebih banyak dalam satu masa kan. Kalau kipas tu besar lagi kuat angin yang bertiup tu. Jadi yang ni kamu tahu dah jawapan dia. Jadi kamu tak payah buat lah. Cikgu ni motor kat dalam kereta ke apa ni? Yang ni motor yang sambung pada kipas. Kamu kena beza lah motor dengan penjana. Penjana pakai konsep arus-aruhan. Motor pakai konsep apa? Daya saling tindak. Daya saling tindakan yang ada medan lastik hari tu. Boleh? Dia sama Boleh. soalan kamu yang Terengganu tu kan. Ni Terengganu Pahang tu kan. Sama lah motor kat ini. Jadi kalau untuk motor jangan sebut arus-aruhan lah sebab bukan tu konsep dia lah. Okey. Jadi yang ni kamu dah tahu jawapan dia, kamu tak payah buat balik lah sebab sama. Tapi kalau kata kamu nak hantar kat cikgu, nak semak, nak check untuk pastikan kamu faham, boleh aja. Jadi essay bawah ni optional. Tapi atas ni kamu try jawab lah sebab soalan kiraan, cikgu nak tengok. Soalan apa cikgu? Yang ni Yang homework. soalan 12 untuk 10 bahagian kan? C. Nombor 10 soalan 12. bahagian C soalan 12, bahagian B tadi soalan nombor 10. Boleh 2. 10. Okey. 2 je lah cikgu. 2 lagi. By group juga kan cikgu? Ini by group. Okay. Okey. Mari kita tengok soalan itik tu. Kamu ada kelas ke lepas ni? Cikgu, Ya. saya tak nak ajar kelas sebab adik saya dia ada test sekolah rendah dia, lepas tu kena guna phone saya. Oh, okey. Jadi maksudnya Kita tengok balik lah rekod ni. Kamu orang lain macam mana? Saya okey je. Cikgu nak bincangkan sebab ke kamu nak buat minggu depan ke? Tapi cikgu nak bagi habis lah sebab cikgu nak bagi cuti tu kan. Okey, mari kita bincang. Cikgu rasa tajuk dia senang. InsyaAllah kita Tak boleh apa cikgu, saya keluar dulu Maaf cikgu. Okey. Darjah 9.1 menunjukkan ibu itik dan anaknya sedang terapung dalam air sungai. Lepas tu berat mereka diseimbangkan oleh daya apungan. Apakah dimaksudkan dengan daya apungan? Daya apungan sama dengan berat air yang tersesat. Berat air tersesat. Betul. Okay, yang tu je takrif dia. Sama dengan berat air tersesat. Ialah kita pakai ialah. Ya. Berat air tersesat. Ya. Berat air tersesat. Sama dengan berat air yang tersesat. Ialah sama dengan. Ya. Betul lah tu cikgu. Betul kan? Okey, jadi dia suruh diagram ni senang saja sebab kita nampak dengan jelas. Jadi dia suruh bandingkan berat ibu itik dengan anak itik je dulu. Ibu itik lagi berat daripada anak itik. Betul lah, ibu itik lebih berat daripada anak itik. Ibu cikgu bubuh huruf I lah. Anak itik kita bubuh huruf A. I kecil. I kecil. Anak itik. Kamu faham ni? Boleh? Okey. Isi padu air yang disesarkan. Siapa sesar lebih banyak air? Ibu itik lagi besar. Ibu itik lagi sesar banyak air sebab besar lagi kan. Jadi ibu itik lebih besar daripada anak itik. Nyatakan hubungan antara daya apungan dan isi padu air tersesar. Sama. Isi padu air tersesar, tapi untuk kes itik ni macam mana? Semakin banyak isi padu air disesarkan, semakin bertambah daya apungan. Betul. Lagi banyak isi padu air tersesar jadi Sebab ni yang cikgu saiz dia orang tu yang berbeza. Saiz berbeza antara mak itik dengan anak itik. Maksudnya kalau ibu itik nak terapung dia perlu hasilkan daya apungan yang lebih besar. Anak itik perlu daya apungan yang kecil saja sebab dia kecil. Semakin bertambah isi padu air, semakin besar daya apungan. SB. Okey, lepas tu diduksikan hubungan antara daya apungan dan berat.
Semakin bertambah berat air Semakin kan semakin bertambah daya apungan. Jadi semakin bertambah berat air tersesat, semakin bertambah daya apungan, ataupun macam Anissa jawab tadi, boleh juga kata daya apungan adalah sama dengan berat air tersesat. Tersesat. Jadi kita boleh terima dua Oh. jawapan kat sini sebab berdasarkan takrif tu daya apungan datang daripada berat air tersesat kan. Jadi kita boleh kata FD adalah sama dengan W ni, W air tersesat, ataupun kita boleh cakap semakin pun boleh macam yang atas ni sebab dia nak compare antara dua situasi tu kan. W air tersesat. Ataupun semakin bertambah W, semakin bertambah berat air tersesat, semakin bertambah daya apungan. Dua-dua boleh. Okey, namakan prinsip yang terlibat. Archimedes. Prinsip Archimedes. Archimedes. Tidak berat. Okey, Raja 9.2 menunjukkan belon udara panas. Okey, terangkan mengapa belon udara panas itu naik ke atas bila udara di dalam belon dipanaskan. Yang ni kita ada bincang dalam kelas. Mana ayat dia? Kita nak 4 poin. Pada waktu siang udara tumpat. Wah, apa yang ni tak cakap siang. Yang ni cakap pasal udara dalam ni panas. Leh. Dia tak kata siang. Jadi jangan compare siang malam. sebab ni udara yang panas kurang tumpat daripada udara persekitaran. Betul. Jadi first kali udara panas kurang tumpat. Udara panas dalam belon tu kan? Yes. Kita panaskan belon ni sebab udara yang panas ni kurang tumpat daripada udara persekitaran. Kan? Jadi yang ni pakai konsep apungan kan. Jadi dia akan sesar ke isi padu yang sama tapi berat dia berbeza sebab udara sejuk berat daripada udara panas. Jadi dia sesarkan berat yang lebih daripada diri dia. Sebab tu dia boleh terapung. Jadi udara panas lebih tumpat, kurang tumpat daripada udara persekitaran. Cikgu rasa cikgu tak. Ni lambat nak tulis. Lepas tu poin kedua apa? Menyebabkan Berat. berat udara tersesar. Berat udara tersesar adalah lebih besar Daripada Daya tuju. daripada berat belon tu sendiri. Betul tak? Betul tak? Jadi yang dia sesar tu udara sejuk campur dengan isi padu dia lah, shape dia kan. Dia akan sesar ikut shape dia. Jadi banyak besar mana isi padu dia, yang tu banyak udara sejuk yang dia akan sesar. Tapi sesaran dia tu udara sejuk kan. Jadi dia akan menyesarkan apa tadi ayat dia? berat udara tersesar. Berat udara tersesar lebih besar daripada Berat belon sendiri. Berat belon. daripada berat belon. Jadi sekarang ni kamu punya daya apungan kan? Jadi apabila daya apungan lebih besar daripada berat belon. Berat Menghasilkan daya tuju ke atas. Daya tuju ke atas. Daya bersih lah, daya tuju tu, daya bersih tu akan bertindak ke atas, betul? Betul? Dia akan ada ini ayat kamu lah, daya tak ikut ayat cikgu pun tak pun. Daya satu, daya bersih. Okay. Bertindak ke atas. Menyebabkan belon tu naik ke atas. Menyebabkan belon terapung ke atas. Okay, dah kan cikgu check poin dia. Jadi kalau kamu nak mention satu lagi tu isi padu isi padu yang tersesar tu adalah sama dengan isi padu objek kan. Isi padu tersesar adalah sama dengan isi padu objek. Itu sampingan, dia rasa cukup dah kot poin dia. Okay, seterusnya
Yang ni nak sampai soalan esei tu, Rajah menunjukkan satu balon udara digunakan sebagai balon kaji cuaca yang membawa alat radiosonde untuk mengutip data mengenai atmosfera. Balon kaji cuaca itu naik ke atas apabila ia dilepaskan pada waktu pagi. Ya, okey. Jadi cadang dan terangkan bagaimana untuk menghasilkan balon kaji cuaca yang dapat membawa alat radiosonde pada altitud yang tinggi dalam masa singkat berdasarkan aspek berikut. Jadi kalau untuk radiosonde ni kita akan isi dengan gas, kita tak isi dengan gas panas sebab kita ikat dia macam tu kan. Jadi kita akan isi dia dengan gas apa? Helium. Sebab apa helium? Kurang tumpat. Ketumpatan dia kurang. Betul, helium ketumpatan dia rendah. Okey, betul. Helium sebab ketumpatan rendah. Okey, jadi yang ni dia bagi 3 je ciri. Ni maksudnya kalau kata bahan ni kita boleh bubuh 2 jawapan ataupun lebih. Jadi kalau kita bubuh lebih, kita patut expand kepada point yang dia minta ni kalau boleh. Kita jangan tambah benda lain kecuali kalau dia kata situ dan aspek-aspek lain. Faham? Jadi kita expandkan daripada 3 ciri yang dia minta ni. Jadi bahan untuk balon tu, bahan yang macam mana kita nak? Bahan yang macam mana? Siapa tahu? Semua tak tahu ke? Ini untuk balon. Cikgu. Ya? Dengar saya cikgu. Ish. Sekejap. Oh, internet putus. Sekejap. Dengar ke? Dengar. Dengar? Okey. Internet putus. Aduh. Okey, sekejap. Okey, bahan digunakan untuk balon. Bahan macam mana? Yon? Nilon. Ya. Bahan digunakan untuk balon macam mana? Bahan daripada nilon. Nylon. Sebut ciri dia. Jadi Ringan. kita boleh guna banyak. Nylon. Tahan haba yang tinggi. Tahan haba. Kena ke tahan haba yang tinggi? Yang ni kita tak panas kan? Dia bukan balon udara, panas ke? Bukan. Tadi kan radiosonde. Yang ni. Mana ada kita panas kan? Balon kaji cuaca. Balon kaji cuaca. Jadi macam mana? Rendah. Berketumpatan rendah, ringan. Ringan boleh kita boleh buat low density. Low density supaya ringan. Lagi? Balon tu kuat. Betul. Kenapa kita nak dia kuat? Sebab nanti kalau pecah kan meletup pula. Betul. Bila dia naik Tahan tinggi. ringan kan. Bila dia naik tinggi dia kena tahan. Dia kena tahan lah kan. Tapi ketepatan. Tapi dekat sini boleh strong material lah. Untuk mengelakkan daripada meletup. Jadi siapa cakap? Okey. Jadi ketepatan rendah. Sekejap. Ketepatan rendah. Ringan. Ni sebab ringan. Lepas tu bahan yang kuat. Supaya tidak mudah meletup. Supaya tidak mudah meletup. Lagi? Lepas tu Satu lagi. Bahan daripada nilon tak boleh cikgu? Boleh. Nylon boleh. Kenapa nylon? nylon. Sebab dia ringan. Ringan lagi? Apa ciri yang Dia kamu tak kuat. sebut lagi? Ringan, kuat. Sama macam atas je. Sama lah. Ini maknanya kamu namakan memang dia buat daripada nylon maksudnya. Kan? Ringan, kuat dan kalis air. Kita boleh tambah faktor kalis air. Kita tak nak dia serat air. Okey. Jadi saiz balon. Yang ni last. Sederhana. Nak Besar sederhana. Besar.
Kita nak dia besar. Sebab apa nak dia besar? Supaya Yang ni kait dengan humidity. Lebih banyak udara yang dapat diisi. Lebih ni banyak isi udara. padu Ha. udara tersesar lebih banyak. Lebih banyak isi padu udara tersesar. Ya. Daya apungan pun besar. Jadi daya apungan besar. Boleh sebut isi padu udara tersesar ni dulu. Kalau sebut daya apungan besar terus pun tak apa. Lebih banyak isi padu udara tersesar. Oleh itu daya apungan lebih besar. Okey. Jadi ingatlah, jadi kalau kata soalan bahagian B kita expand kan supaya kita dapat lebih. Jadi kalau ikut jawapan ni gas ni pun kamu dah sebut helium kecepatan rendah, boleh juga kamu sebut kecepatan rendah sebab ringan. Nah, ni sebab pusing-pusing benda yang sama je kan. Bahan balon ni kita cari yang lain-lain lah, kita fikir kita Kalau macam mana. Tubuh sama, lepas tu penerangan dia pun sama, tak dapat markah ke? Boleh asalkan logik. Jadi kalau penerangan tu sama, kadang benda tu konsep sama kan. Macam kata soalan Archimedes ni, ada banyak benda yang boleh, yang jawapan dia daya apungan lebih besar, daya apungan lebih besar kan. Tapi kena cakap, tapi point tu kena betul lah. Nah, kalau dia faktor-faktor pengenai daya apungan, dia punya jawapan tu sama lah, tak apa sama. Contohnya macam soalan rintangan pun, daya pakai kuprum rintangan rendah, lepas tu dawai perlu pendek rintangan rendah, dawai perlu tebal rintangan rendah. Sama jawapan dia sebab memang tu dia punya konsep dia. Boleh? Tak apa, jawapan berulang tak apa, asalkan betul. Sebab markah soal. Boleh lah. Okay, last kali kita nak tengok soalan spring ni. Jadi hari tu kamu dah kena soalan spring, jadi lebih kurang sama, cuma yang ni ada benda berbeza sikit dia. Okay. Jadi dikata kat sini rajah 11.1 menunjukkan sebiji bola bercincin 0.01 kg memampakkan satu spring kenyal pada permukaan licin. Panjang asal spring ialah 0.2 meter dan pemalas spring adalah 200 Newton per meter. Apakah dimaksudkan dengan kekenyalan? Kamu masuk kekenyalan tapi siapa tahu? Sekejap Google jap cik. Kalau dalam formulir R sama dengan Yang K. Tak boleh, yang ni tak boleh guna formula. Kalau bahan tu kenyal, apakah kebolehan dia? Ni daya Boleh daya tolakan dengan tarikan. Bukan yang tu. sifat bahan yang membolehkan kembali ke bentuk asal Betul. Kebolehan selepas sesuatu daya bahan. yang dikenakan dialihkan. Betul. Jadi kebolehan sesuatu bahan untuk kembali kepada panjang asal dia ataupun bentuk asal dia ataupun saiz asal dia. Sesuatu bahan faham? Untuk kembali kepada bentuk asal. Ya. Apabila daya yang dikenakan Dialihkan. dialihkan. Mesti kata kita alihkan daya tu nah. Maknanya lepas kita lepaskan daya luar tu dia akan kembali balik seperti di asal dia. Jadi yang ni sama macam soalan yang kamu jawab sebelum ni. Kenapa spring tu kenyal? Jadi yang ni yang jawapan daya tarikan, daya tolakan tu. Apa ayat dia 4? First kali kita Apabila kena daya tarikan. ada yang cakap tu terus. Kita cakap dulu. Molekul-molekul ni ditindakkan oleh daya apa? Daya tarikan dengan daya tolakan. Terdapat dua jenis daya yang bertindak. Bertindak pada molekul bahan tu kan? Molekul spring. Molekul spring. Yang ni dia cakap pasal spring boleh. Iaitu Daya tolakan dan tarikan. Jadi lepas tu kita akan explainkan 3 situasi. Apa situasi pertama dia? Apabila daya tolakan dikenalkan. Nak bezakan daya tolakan dengan yang daya luar tu kita kata apabila spring tu, bila kita tolak dia maksudnya kita buat apa kat spring? Dimampat. Apabila spring dimampatkan. Okey, daya mana yang lebih besar untuk kembali? Untuk kembalikan dia kepada asalan dia, daya mana yang akan lebih besar daripada daya mana? Kalau spring dimampatkan apa yang berlaku? Daya tolakan. Daya tolakan antara molekul akan bertambah. Itu korang jawab sini ke? Tak, saya rasa saya
Akan bertambah banding dengan daya tarikan ni. Maknanya bila kita mampat dia akan tolak balik lah sebab dia elastik kan. Okey, kalau kita jawab macam tu pun cukup dah lah. Berbanding daya tarikan dia. Okey. Yang ni sebab apa? Sebab dia ada kedudukan dia yang seimbang kita panggil kan. Jadi kedudukan seimbang tu dia nak kekalkan sebab dia macam ada memori. Macam memori. Okey. Jadi bila kita mampatkan dia jadi lebih rapat jarak dia kan. Jadi untuk dia kembali ke asal dia akan menambahkan daya tolakan dia supaya bila kita lepaskan dia akan kembali kepada asal. Jadi apabila satu lagi situasi Apabila spring direnggangkan. Regang ataupun renggang. Renggang ke regang? Renggang Renggang. kan. Jadi cikgu tengok dalam buku teks form 4 dia tulis renggang tapi kalau tulis regang pun tak apalah kan. Sama je lah. Apabila spring ni kita cikgu Azizah. Dia faham je kita nak dia cakap faham. apa. Itulah. Jadi kalau kita regangkan dia, jarak dia akan jadi lagi jauh antara molekul. Oleh itu daya apa yang bertambah? Daya tarikan. Jadi jarak antara molekul lebih jauh. Oleh itu daya tarikan molekul lebih besar. Molekul akan bertambah. Ini sama macam dalam soalan faham. Sama. Dulu ada juga tu cikgu kata cikgu bagi upload itu yang 2017 ni soalan kan sebab memang sama topik-topik dia cakap pasal yang daya spring ni. Lepas tu ada cakap pasal tu jadi cikgu bagi kamu ulang kaji soalan yang tu dulu pun tak apa sebelum kamu exam tu. Tapi cikgu ada banyak lagi paper. Dah dapat banyak sikit dah. Nanti yang lain-lain tu pun cikgu boleh bagi kamu ulang kaji lah. Okey. Ya, apabila spring diregang last kali point dia apa? Apabila tiada daya dikenakan. Apabila tiada daya dikenakan, spring dalam keadaan malah. Apabila spring dalam keadaan malah. Molekul-molekul dia macam mana daya tolakan dia? Tetap. Dikenakan. Daya tolakan dan daya tarikan tu sama kuat. Sama kuat, sama besar. Jadi oleh itu molekul-molekul tu berada dalam kedudukan keseimbangan ya. Yang ni ada ke dalam buku teks jawapan dia? Kita tak tahu kamu tak buat balik buku teks kan? Boleh lah. Okay, jadi yang ni kita kena explainkan panjang sikit. Jadi nak dapat 4 point, kita kena cakapkan apa daya yang bertindak. Lepas tu kita bagi situasi mana spring tu dimampakkan dengan diregangkan dengan waktu kita tak kenakan apa-apa. Boleh? Okay, jadi rajah menunjukkan spring. Jadi tadi spring ni panjang asal dia 0.2. Lepas tu dia mampatkan sampai jadi 0.1 kan. Okey, jadi dia tanya kamu apakah tenaga kupaian kenyal dalam spring. Jadi tenaga kupaian kenyal ni apa formula dia? 1/2 Fx. 1/2 Fx. Okey, betul. Jadi kita ada formula tenaga kupaian kenyal. Yang ni diberi dalam exam kan? Ada dalam kamu formula tu setengah Fx. Ataupun sebab kita tahu F sama dengan apa? Ini daya regangan ni. F sama apa? F sama Kx. F sama Kx. Jadi kita boleh gantikan F ni dengan Kx. Jadi apa jadi dengan formula dia? Jadi 1/2 Kx kuasa 2. Yes. Okay. Jadi sekarang ni kita nak cari tenaga kupaian kenyal. Tadi dia ada bagi kita maklumat 0.1, 0.2 tu. Yang tu maklumat apa? Pemanjangan. Okey, yang tu X kamu. Jadi pemanjangan kamu berapa kat situ? Pemanjangan ataupun mampatan lah kita kata sama lah. 0.1 tolak 0.2 0.2 tolak 0.1. Besar tolak kecil. Jadi pemanjangan dia 0.1. Bukanlah pemanjangan. Yang ni perbezaan antara keadaan sebelum dengan selepas. Itu yang tu X nah. Jadi kita boleh mampat ataupun kita boleh regang spring kan. Bila kita regang atau mampat dia akan simpan tenaga tu kan. Sebab ni lah, sebab yang dia buat yang tarikan lebih besar tu ni dia akan menyebabkan dia ada tenaga yang tersimpan. Yang tu tenaga kupaian kenyal tu lah. Jadi X ni 0.1, yang dia bagi ni 200 ni apa?
K. K dia. Okey. Jadi kita akan pakai formula setengah KX kuasa 2 ni lah. Okey. Jadi boleh je pakai 2 kali sama kan. Jadi kalau kata kamu tak ingat, kita kena pakai 2 kali lah. KX dulu, lepas tu masuk dalam formula yang ni. Jadi setengah darab dengan 200 darab dengan 0.1 kuasa 2. Okey, berapa dapat jawapan ni? 1. Satu apa? Newton. Newton pula. Dah. Tenaga. Joule. Joule. Jadi kalau sebut tenaga mesti semua unit joule. Jadi 1 joule. Apakah halaju maksimum dicapai oleh bola itu? Jadi sekarang ni tenaga kupayan kenyal kita bertukar jadi apa? V. 1/2 mv kuasa 2. Tukar jadi tenaga kinetik. Jadi kita akan buat equation tenaga kupayan kenyal sama dengan tenaga kinetik kita. Boleh? Sebab last kali tenaga kinetik ni yang menyebabkan bola tu punya bola bertambah laju ni kan. Last kali kita akan cari V kat formula ni lah. Jadi kat sini 1 sebab 1 joule ni sama dengan setengah mv kuasa 2. Jadi M kamu tadi berapa? M bola. 0.1. 0.01. 0.01 kg. Lepas tu kita nak cari V ni kan. Jadi 0.01 darab dengan V kuasa 2. Okay, cuba cari V sama dengan apa? $14.14. Betul, 14.142. 142. Apa unit dia untuk V? S negatif 1. Negatif 1. Okey. Jadi darjah 11.4 menunjukkan satu spring dan dart digunakan dalam piston mainan. Okey, jadi yang ni dalam piston ni ada spring, lepas tu ada peluru dia lah. Okey, jadi ni soalan esei kamu. Jadual menunjukkan 4 pilihan WXYZ dan bagi reka bentuk spesifikasi berbeza bagi dart dan spring. Jadi mana satu yang kamu rasa paling bagus sekali? Mana satu yang kita nak pilih untuk dia kata kat sini kita nak dart tu pergi paling jauh. Jarak lebih jauh. Jadi mana satu yang kita nak pakai? W ke S ke Y ke Z? W. Sebab apa Ya. W? Kita nak aerodynamic ke aerofoil Wafa? Aerodynamic. Kita nak dart tu bentuk aerodynamic. Boleh? Aerodynamic tu bentuk macam peluru. Aerofoil ni bentuk macam sayap kapal terbang. Boleh? Wafa, Wafa kena beza. Aerodynamic yang ni bagi Kita tahu aeroplane kita untuk kapal terbang. Aerodynamic. jadi X ke Y? X. Jap. Y. Sebab apa? Tak ketebalan. Kita nak dia spring tu tebal ke Ketebalan nipis? dawan tu mesti tinggi kan. Kita nak dia tebal sebab kita Ya. nak tenaga Kurang kupayan jangan besar. Kita nak pemalas spring tu besar, betul tak? Pemalas spring nak besar kan? Spring kena kuat baru kamu hidat pergi jauh kan? Diameter gegelung nak kecil. Diameter tu dia punya ni. Yang ni dia punya lilitan tu besar mana? Boleh? Jadi yang ni kita nak kecil sebab bila diameter besar spring kita lembut. Bila diameter kecil spring kita keras sikit. Okey, jadi jawapan dia X, betul. Jadi jisim ni kita nak apa? Kecil. Sebab apa? Ringan. Sebab kalau ringan dia lagi jauh. Okey, jadi kecil supaya ringan. Jisim kita ringan dan dart bergerak lebih jauh lah kan? Okey. Ya. Sebab apa dia akan tukar jadi tenaga kinetik kan? Jadi dia akan pergi lebih laju. Okey. Jadi kenapa nak bentuk aerodynamic? Kurangkan rintangan udara. Kurangkan rintangan udara. Yang ni boleh lah jawab tadi hal laju tinggi. Laju tinggi. Okey, sebab tenaga kinetik hal laju akhir tu nah. Jadi yang ni betul kurangkan rintangan udara. Lepas tu ketebalan dawai spring. Kenapa nak tebal? K tu kah? Dia mempengaruhi K. K kan dipengaruhi oleh ciri-ciri spring tu kan? Dan K tu akan menyebabkan spring kamu sama ada keras atau lembut.
K yang lebih besar, pemalas spring yang lebih besar akan menghasilkan spring yang lebih keras, betul? Pemalas spring yang lebih kecil akan menghasilkan spring yang lebih lembut. Dekat Lembut. sini kita nak spring yang keras ke lembut? Keras. Keras. Jadi kita nak dia tebal sebab apa? Jawapan dia? Supaya pemalas spring dia tinggi. Betul, supaya pemalas spring dia tinggi. Ataupun boleh juga kata tenaga keupayaan kenyal dia besar. Sebab tadi tenaga keupayaan kenyal nak tukar dia tenaga kinetik kan. Jadi yang ni pemalas spring besar. Jadi untuk yang diameter gegelung ni jawapan sama tak? Sama kot. Sama. Jadi dia cikgu kata boleh jadi jawapan sama. Sebab dua-dua ni ciri yang pengaruhi K. Betul? Ni diameter gegelung kita nak kecil supaya pemalas spring dia besar. Ataupun kamu boleh cakap jugalah tenaga keupayaan elastik dia tinggi. Tenaga keupayaan kenyal dia tinggi. Jadi jawapan dia X. Dapat tak semua jawapan tu? Dapat? Boleh? Boleh. Boleh nak? Okey, habis dah. Jadi kita dah habis dah soalan yang essay ni. Jadi cikgu nak kamu buat ni, kamu hantar kat cikgu lah. Bila? Minggu depan paling lewat hari Jumaat lah. Seminggu cikgu bagi. Okay. Jadi paper 3, mari kita tengok sat paper 3. Tapi kamu dah tengok dah paper 3. Paper 3 dia soalan atas tu masih lagi cakap pasal eksperimen yang pakai protractor tu sama. Jadi maksudnya banyak. Cikgu tengok ada beberapa state keluar eksperimen yang tu. Yang baca protractor tu. Maknanya sin I, sin R yang tu. Soalan gano ni. Jadi atas tu tak apalah. Kita tak payah buat lah sebab sama. Kita tengok soalan kat bawah tu. Sekejap lah. Cikgu ada kelas lepas ni. Tapi dia ada orang tunggu sekejap cikgu. Selalunya tak masuk awal. Okay. Yang tadi tu cikgu kena tutup sebab dia dah bekukan skrin cikgu. Okey, jadi yang ni soalan Terengganu. Dia tengok nombor 1 tu soalan sama, soalan cahaya lalu kat blok kaca. Lepas tu kita baca kan, ni gambar ni lagi cantik lah. Kita baca protractor tu untuk baca kita punya I kan, I. Lepas tu cari I dengan R, lepas tu cari sin R kita. Yang ni dia dah bagi I lah, I 30. Jadi kita tak baca I, kita baca R ni. R ni yang dalam ni kan, kita kena baca kan. 71. Jadi yang ni kita baca daripada sini, kosong kan, betul? Jadi kita akan baca 70, betul? Yang ni 71 lah, betul? 1. Betul, 71. Yang ni sama. Ni kalau kata kamu tak sure, kamu boleh praktis lah macam mana nak baca. Okay. Lepas tu kita tengok soalan nombor 2 dia. Soalan nombor 2 pun tak susah sangat. Dia bagi kamu soalan gelombang. Jadi dia kata dia ubah warna tu. Jadi dia pakai penuras, jadi dia bagi lambda yang berbeza. Lepas tu dia tengok hubungan lambda tu dengan X. Maksudnya ni eksperimen dui celah yang tu kan. Okay, jadi jadi soalan dia biasa je lah. Dia suruh nyatakan hubungan. Ini dia lalu asalan kan, jadi berkadar langsung. Lepas tu macam biasa kamu kena cari nilai kecerunan. Jadi tak ada yang luar biasa lah soalan dia. Lepas tu daripada kecerunan tu kita nak cari A tu, jadi kita akan gantikan dalam formula ni. Dia dah bagi kamu D4. Jadi nak cari A kita kena ambil K kita tadi. Kita masukkan dalam formula ni. Jadi selalunya soalan yang ni mesti ada kaitan antara satu sama lain sebab semua soalan ni berdasarkan graf, nampak? Jadi bila kita kata berdasarkan graf, semua jawapan tu mesti ada yang datang daripada graf tu. Jangan buat penggantian pula nak cari K baru. Tu maksud cikgu . Jadi soalan bawah ni pun biasa nyatakan langkah berjaga-jaga. Yang ni pun sama sebab kita ukur X kan. Jadi yang ralat paralat tu lah.
pastikan kedudukan mata kita adalah berserenjang dengan skala pembaris. Skala Ha, pembaris. pembaris untuk mengelakkan paralaksan sebagai Parallax. platform. Alright. So cikgu tengok soalan esei dia. Soalan esei dia yang ni biasa. Cuba kamu bagi tahu cikgu yang ni eksperimen apa? Isi padu. V per T. Kalau V per T hukum tekanan. Menunjukkan dua balon berubah isi padu apabila yang berubah tu adalah isi padu dia. V dengan V dengan T. Sebab ini ais, yang ni dipanaskan. Jadi maksudnya yang ni eksperimen hukum apa? Hukum Charles. Hukum Charles. Jadi kalau kita nak tahu hint dia, kamu tengok alat apa dia suruh pakai. Jadi dia kata kat sini pakai tube kapilari. Oh ni. Pembaris meter. yang tu. Ingat lagi eksperimen tu yang kita buat dalam kelas tu. Jadi hukum Charles, hukum Boyle, hukum tekanan, eksperimen yang famous untuk fizik. Jadi dia boleh keluar bila-bila masa boleh. Jadi yang ni hukum Charles lah. Tapi tak apa, senang sebab kita dah biasa sebab dengan tiga-tiga hukum ni kan. Jadi kalau kita tengok je lah apa yang berubah dengan apa. Jadi yang ni hukum Charles. Hukum Charles ni kamu boleh tengok balik sendiri boleh? Nanti kamu tengok lah macam mana nak jalankan hukum Charles tu. Okey, soalan bawah ni pula. Kipas putaran bilah kipas lebih laju daripada darjah 4.1. Jadi ada dua kipas dia kata. Dia picit butang berbeza. Yang ni butang pertama, yang ni butang ketiga. Kipas A ni lagi laju daripada kipas bawah ni. Jadi kita tengok radas tu dia pakai dengan menggunakan bekalan arus terus emitter dening besi berbentuk C rod kuprum. Yang ni eksperimen apa? Dia tanya apa? Hubung kait antara apa dengan apa? Arus dengan kelajuan. Jadi apa yang menyebabkan kipas tu berputar? Arus. Ni tengok-tengok dia punya maklumat ni. Dia kata kat sini emitter, lepas tu dia kata dening besi berbentuk C dengan rod kuprum. Yang ni eksperimen tajuk apa? Mana kamu dengar dening besi? Dening besi berbentuk C. Rod kuprum. Eksperimen apa tu? Tak ingat lah. Alat elektromagnet. Elektromagnet Wafa. Jadi yang mana satu? Yang mana satu? Yang ni berkaitan dengan apa? Arus dan? Tekanan kan? Bukan pemotongan flux. Tadi soalan motor. Motor. Berkaitan dengan motor. Motor pakai konsep apa? Motor pakai konsep apa? Daya saling tindakan. Jadi ni eksperimen daya saling tindakan. Yang sama. Jadi kalau dia tunjuk kipas, tak semestinya soalan elektrik. Jadi butang ni mengawal arus. Arus tu kawal kamu punya kelajuan motor tu berputar. Boleh? Motor kamu bergerak. Jadi yang ni eksperimen daya saling tindakan. Ingat tak eksperimen yang kita ada dening besi berbentuk C dan magnet magnador? Jadi yang ni kita punya casing bentuk C tu. Sekejap. Cikgu dah tutup lah tadi. Sekejap. Dia bukan boleh, dia beku-beku sebab cikgu dah tulis banyak di beku. Ingat tak eksperimen tu? Ingat? Apa dia punya pemerhatian dia? Macam mana kita jalankan eksperimen tu? Macam mana kita jalankan eksperimen ni? Ni cikgu lukis kat kamu gambar dia. Kita ada dening besi berbentuk C tu. Lepas tu kita ada magnet magnador kita kan? Ingat tak yang cikgu tunjuk kat kamu kat kelas tu yang dia ada tendangan tu? Ingat. Okay. Jadi kat sini kita kena buat satu landasan dia. Yang ni kita akan sambung pada bekalan kuasa. Jadi kalau kita kontrol arus, jadi kita kena ada litar yang ada riostat lah. Jadi dia kata bekalan kuasa kan. Tapi cikgu rasa kena ada emitter semua, jadi kamu kena lukis litar kat situ. Ni litar macam biasalah, ada bateri, ada switch, ada emitter, Riostat. Jadi yang ni bekalan kuasa. Kenapa nak ada bateri? Ada bekalan kuasa. Okay. Jadi
kita akan letak kita akan letak kuprum kat sini kan. Kuprum. Kita tengok Lita dia. Jadi kuprum tu dia tak jadi magnetik tau bila kata kita onkan arus tu, tapi dia akan tertendang, betul? Jadi kat sini dia akan menghasilkan medan magnet sementara kamu sebab arus akan mengalir kat dia kan. Lepas tu dia akan bertindak dengan medan magnet kekal, magnet magnetodor kamu tu. Dia akan menghasilkan daya saling tindakan yang menyebabkan dia bergerak. Boleh? Jadi lagi besar arus yang kita bagi kat dia, apa jadi kat dia punya gerakan tu? Lagi menjauh. Lagi menjauh. Jadi kita akan ukur gerakan dia dengan menggunakan apa? Fleming. Dengan apa? Bukan, itu arah dia. Kita ukur dia dengan apa? Arah tu ditentukan. Pembaris. Arah ditentukan dengan tangan kiri Fleming. Tapi kita akan guna pembaris untuk ukur banyak mana jauh dia pergi tu. Boleh? Jadi faham tak eksperimen dia? Faham. Faham lah. Cuba kamu bagi tahu cikgu prosedur dia. Macam mana nak menjalankan eksperimen ni? Radar disediakan seperti rajah di atas. Okey, betul. Lepas tu? Nak ubah arus kan? Jadi nak ubah arus. Rheostat tu. Rheostat dilaraskan. Rheostat dilaraskan sehingga emitter Mencapai bacaan 0.1 ampere. Boleh apa-apalah kita bubuh satu nilai. 1 ampere pun boleh. 1 ampere. Jadi bacaan emitter adalah 1 ampere. Lepas tu kita buat apa? Lepas tu kuprum tu Ukur. Kejauhan. Ukur jarak. Ukur jarak apa dia? Apa yang jadi kat kuprum tu? Tersesar ke? Betul. Ukur jarak kuprum yang tersesar tu. Kuprum kan dia katakan? Yang ni copper rod ni. Ukur jarak rod kuprum tersesar tu dengan menggunakan Pembaris. dengan menggunakan pembaris meter dan rekodkan. Boleh? Rekodkan dalam jadual. Kena cakap kamu rekod nah. Lepas tu kamu buat apa? Eksperimen diulang. Eksperimen diulang dengan menggunakan arus yang berbeza iaitu 2, 3, 4 dan 5. Okey, betul. Itulah prosedur dia, senang saja eksperimen ni. Jadi yang susah sikit nak lukis gambar. Nanti kamu tengok dalam buku kamu. Kita pakai magnet magnetodor, kita pakai rod kuprum, lepas tu Lita tu. Dalam Lita tu tak apa. Dia kata kat sini bekalan kuasa 80 nah. Tapi kita boleh je bagi bateri lah. Maknanya bekalan kuasa tu pun boleh jadi bateri saja, bukan bekalan kuasa yang macam ni. Dia lukis bateri kat sini bukan bekalan kuasa, tapi tak salah sebenarnya. Kalau kata kita bawa bekalan kuasa pun kita kata kita bagi 80 kat dia nah. Bekalan kita pilih bekalan kuasa 80. Faham tak eksperimen ni? Boleh Faham. Okey, jadi kalau dah tak ada soalan lagi tak?